Okay, good day everyone. So today we are going to our chapter 1, module 1, Introduction of Occupational English. So topik ini berkaitan dengan pengenalan pada topik subjek kita iaitu Occupational English. Okay, dalam topik ini objektifnya adalah untuk sebenarnya sebelum kita masuk ni, objektifnya adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip pekerjaan dan juga apakah keperluan sebuah syarikat untuk mendapatkan seorang pekerja yang mereka perlukan. So sebelum tu kita kena tahu apa itu occupation. Okay, occupation ni maksud satu pekerjaan atau profession. Okay, seperti editor, managers, supervisors, admin assistant, HR dan sebagainya. So ialah satu benda yang dilakukan oleh seseorang untuk pekerjaan ataupun bisnes, terutamanya untuk teruskan kehidupan mereka dengan mendapatkan pendapatan. So secara khususnya satu pekerjaan tu sama dengan pekerjaan untuk survive. Okay, next. Okay, kenapa ada English pula? Kerana English adalah satu bahasa yang umum digunakan seluruh dunia, dan dia juga digunakan secara menyeluruh di semua tempat di dunia dan juga pekerjaan. Dan secara amnya, English ini telah menjadi satu basic requirement, basic skill yang perlu ada dalam sebuah syarikat. Maknanya kita kena tahu serba sedikit to speak in English, to write, to understand in a company. Next. Okay, why you use communication as English? So kerana English is satu bahasa yang global. Okay, digunakan dalam bisnes, politik, hubungan antarabangsa, budaya dan sebagainya. So sebenarnya bila kita tahu berbahasa Inggeris dan komunikasi ini, that means we can speak and understand people. So it means that dia akan boleh mewujudkan satu hubungan yang baik, relationship dengan semua orang dalam satu organisasi, terutamanya jika dia dalam sebuah bisnes yang sama. Okay, so kita kena tahulah bahasa Inggeris. It doesn't mean that we have to very fluent, very English spoken, British, UK style or whatever. So as long that you can understand people and you can deliver to them in a nice way, people can understand, it is good enough. Okay, kita tak perlu nak gempak sangat. Okay, we live in Malaysia, for God's sake. Okay, English as a skill. Language is now considered as a skill. Okay, kepada semua perniagaan, produktiviti ini dijangka meningkat kerana kemampuan kita berbahasa Inggeris dengan supplier dan future customers. So kenapa kita katakan interview? Interview ni banyak melibatkan bahasa lah, percakapan dengan orang supaya mereka lebih boleh faham. So contohnya bila mereka telefon awak untuk screening interview, kita panggil screening interview, panggil screening. So dia mendapatkan maklumat-maklumat umum. So benda pertama dia katanya, hi, how are you, did you apply for bla 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 bla. Then kita kena cuba jawab lah, at least some. Okay, now masalahnya adalah bila tak faham tu satu faktor utama ya. Bila tak faham, kita respon pun salah. So pastikan kita boleh faham dulu bahasa itu. So bila come to face interview, sebanyak 84% digunakan untuk menentukan kemampuan pekerja tu melalui kebolehan dia berbahasa. Okay, in Malaysia, because we commonly use Malay, even though we use Malay, kita kena cuba formal. Bahasa tu kena formal ya. Kalau awak tercakap awak, engkau, dia orang, kita orang, itu tak formal. Tak boleh pakai aku. We use saya telah bekerja di mana, saya telah belajar semasa saya belajar di kolej, saya telah terlibat dalam. Kita kena gunakan ayat-ayat formal begini, baru orang akan faham. Okay, next. So apa kaitan occupation English ini adalah dengan interview kita? So dia sebenarnya fokus kepada melatih dan meningkatkan written communication skill, penulisan seperti resume, surat dan sebagainya. Verbal ni adalah percakapan, that means how you can communicate better, macam mana kita nak jawab soalan, dan juga pergerakan non-verbal. So saya andaikan walaupun kita menghafal jawapan, tapi pergerakan kita limit, dia akan terkawal, dia akan jadi kaku. So bila kita openly speak with others, pergerakan kita ni lebih orang kata
kata lebih jujur. Dan kita latih benda ni untuk pekerjaan. Employment ni pekerjaan. Dan sambil-sambil kita akan practice the use of English language dan mengetahui apa yang sesuai, prepare pelajar untuk industri lah. So next adalah apakah keperluan industri. Ini sangat penting. Actually it's very important. So ini kita boleh skip. Okay, ini kita boleh skip. Okay, ini sangat penting. Bagaimana kita nak practice penggunaan bahasa ni? Pertama kita drafting lah. Apa juga kerja yang diberikan dalam kelas, kita kena cuba buat draft dulu, contoh-contoh kat kertas. Okay, let's say resume. Okay, kita lukis kotak tu, bla bla bla, contoh-contoh buat draft tu. Ini betul tak ada, salah pun tak ada. Ini adalah idea brainstorming. So lepas tu baru kita practice ayat-ayat tu, sentence structure, macam mana kita nak buat semua. Lepas tu kita revise balik cover letter, itu tulis surat. Nowadays people dah less hantar cover letter, tapi ada company yang prefer cover letter tulis dengan surat semua. Okay, then cuba revise resume. Resume sangat penting. Dulu zaman dulu buat 12-15 muka surat, sekarang dah buat 1 muka surat. Sekarang ada video resume dan macam-macam lagi. So kita kena bersedia dengan perubahan syarikat ni sebab dia nak macam-macam. Kemudian kita practice responses to interview question. Soalan interview lebih kurang je semua. Okay, lebih kurang je. So cuma cara kita nak menjawab tu yang lain. Okay, ada yang jawab soalan, okay, tell me about yourself. Dia akan bagi tahu, nama saya, I am from Lance. So kalau 10 orang jawab benda yang sama, tidak menarik lah. So mungkin kamu boleh jawab dengan lebih menarik. Bagi tahu nama, asal mana, belajar mana, apakah visi dan misi kamu, dan apakah yang kamu cuba buat untuk bantu syarikat. Untuk 5 jawapan ni boleh bantu mereka macam rasa awak ni satu wow factor, W-O-W, wow factor. So kita nak wow factor. Okay, next, practice non-verbal ni adalah satu perkara yang susah sebab dia autonomous, satu perkara yang automatik. Susah lah. Ini bergantung pada individu. Individu yang boleh berkomunikasi dengan bagus, dia boleh gerakkan tangan, dia boleh bercakap, dia boleh control movement dia, dan dia boleh tarik grab attention tu. So kamu perlukan practice. Okay, ini adalah industrial needs. So saya berpendapat bahawa majikan ni memerlukan 4 kriteria ini untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus. Okay, pertama, kemampuan bekerja, kebolehupayaan. Ini maksudnya employability, kebolehupayaan pekerja. So pertama, technical. Yang ini salah employability awak kena tukar dengan SOFT. Okay, tukar dengan SOFT. Okay, mana tukar saya betul lah. Okay, technical masuk satu kerja yang memerlukan kita pengususan. Contoh je menaip. Boleh menaip sebuah memo, sebuah surat dalam masa yang lebih cepat daripada seseorang. Contohnya saya boleh menaip sebuah surat dalam masa 1 minit. Kemampuan saya menaip adalah 35 perkataan seminit. Words per minit, huruf seminit. Kemudian soft skill. Soft skill ni dalaman. Soft skill maksudnya saya ada prinsip leadership, saya ada time management skill, saya ada problem solving skills. So kita nak buktikan skill-skill ni. Apa bukti yang kita pernah buat? Contoh waktu saya belajar dulu, saya boleh menghantar semua assignment dalam masa yang tetapkan kerana saya ada planning skill yang bagus. Saya tak pernah lewat. Ini maknanya planning skills. So satu technical yang kita boleh tunjuk depan, satu lagi dalaman kita yang kita boleh fikirlah. Okay, kedua adalah skill komunikasi. Authenticity ni bermaksud ketulinan perkara ataupun berfakta, benar. Bila kita bercakap, kita kena benar, fakta tu kena benar. Next, kindness. Kita kena bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik dan menunjukkan kita ni ada baik hati, sopan dan sebagainya. Empathy bermaksud kita bercakap memikirkan keadaan orang lain. Okay, mungkin dia susah, customer kita ni susah, tapi kita tak boleh marah dia. Kita kena faham keadaan dengan betul dan cuba berikan penyelesaian yang boleh bantu dia. Okay, next, being positive. Walau apa cara kena marah ke whatever, kamu rasa macam stress, you kena deliver perkataan dalam bentuk yang positif. Okay, deliver. Tak ada marah-marah, tak ada cakap buruk. Negative is out of the topic. Okay, proficient in language maksudnya walaupun kamu gunakan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, you must be fasih. Proficient in fasih. Tak, bahasa Melayu pun tak sangkut. We are in Malaysia, supposedly Malay also must be good. So kita kena fikir begitu. Jangan urban sangat. Jangan anggap diri awak ni macam
bercakap dengan gempak ni membantu tak ada. Okay, next, ICT skills adalah cara kita menggunakan internet, information corridor technology adalah ICT untuk membantu kita bekerja. So bagaimana kita buat kerja yang kreatif, stimulatif ni, merangsang kerja, learning activities, kita belajar cara buat kerja. Okay, faham maksudnya bila kita kreatif ni, satu kerja ini boleh dibuat secara kreatif. Kita boleh buat kerja kreatif, kita boleh bantu. Kalau bos kata saya nak satu design, so bagaimana kita belajar buat design walaupun tak ada background knowledge, tak pernah belajar. Kita cari ke internet, cuba cari simple-simple, hantar kat bos, mana satu yang okey, semua dia jadi. Lepas tu stimulate bagaimana kita nak rangsang kita punya pekerjaan. Kita minta kawan-kawan bantu, bagi komen, bagi feedback, bla 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 bla, dan cuba share link dengan mereka supaya mereka boleh dirangsang benda tu. Sambil-sambil kita buat kerja tu, kita learning activities, kita belajar, tengok YouTube, tengok kerja kawan, kita belajar sambil-sambil tu. Mungkin akan ambil masa untuk siapkan, tapi lambat-lambat awak akan faham bahawa benda ni boleh siap dengan mudah, sebab kita dah creatively fikir benda ni. Kadang berlaku dalam masa sekejap. Okay, you punya mind proses benda tu secara laju. Okay, last one adalah teamwork. Dalam sebarang pekerjaan ni, teamwork sangat penting, dan interpersonal skill. Interpersonal skill macam cara kita menguruskan benda tu. Pertama kena ada plan, organize, monitor dan feedback. Kita kena plan sesuatu kerja, organize sesuatu kerja, monitor, pantau, feedback, mendapatkan maklum balas. Semua benda ni melibatkan masa. So kita bila buat kerja, kita kena utamakan masa tu kat top. Lepas tu kita plan, organize, monitor, feedback. Okay, so bila benda ni kita susun macam cantik dalam sebuah kerja kita akan terus dan jimatkan masa kita kerja. Contoh kalau you kena kerja 8 jam tapi tak siap buat kerja, maknanya planning tak betul. Okay, planning tak betul, planning out. Okay, planning to fail is fail to plan. Okay, faham tu? Gagal merancang itu maknanya merancang untuk gagal. Okay, so setengah orang 8 jam kerja pun dia boleh relax, sebab dalam 4 jam tu dah boleh settle kerja dia, plan dia cantik. Kita kena faham. Okay, next. Okay, secara keseluruhannya Occupation English ni adalah membantu pelajar untuk bersedia untuk pekerjaan masa depan. Okay, kita bantu, tapi yang kena sedia awak kena faham, comprehension, practice benda tu. Setiap kali saya minta awak practice, awak kena buat. Setiap kali saya panggil untuk interview session secara online, awak kena datang, baru awak boleh mahir. Okay, bukan semua orang dilahirkan dengan bakat untuk bercakap tak berhenti. So, ada setengah-setengah orang ni nak bercakap pun susah, dia segan dia tahap gunung Kinabalu. So kita kena fikir, ada yang memang tak tahu malu langsung, dia boleh cakap dengan siapa-siapa. Okay, we Malaysia ni ada keseganan tu. Okay, kita kena practice biasa. Okay, jika ada soalan, hubungi saya dekat Telegram, dekat LMS ataupun di WhatsApp untuk kefahaman selanjutnya. Kalau ada awak tak faham, kita habiskan modul 1 pada hari ini. Terima kasih kerana hadir dan mendengar. Okay, selamat tinggal. Bye.